tempat yang kukuh, iaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang kami balurkan dengan daging. Dan kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Jadi sebenarnya dalam Al-Quran sebenarnya memang, kerana kita pun rasa satu keajaiban apabila Allah menceritakan tentang proses kejadian manusia ni. Apabila kita tengok apabila sains mengkaji, baru saja mengkaji, dia mendapati bahawa apa yang disebut dalam Al-Quran tu ada sama sebagaimana yang di dalam sains. Apabila saya belajar tentang ilmu, kita panggil ilmu bukan histologi tetapi ilmu apa disebut untuk mengkaji pembentukan manusia, saya mendapati bahawa kebanyakannya adalah sama. Begitu juga dalam hadis, maksudnya daripada Abu Hurairah, daripada Sahih Bukhari, iaitu Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami, sudah baginda adalah orang yang benar dan telah dibenarkan katanya, bersabda bahawa seseorang kamu timbulkan kejadian dalam perut selama 40 hari. Kemudian dijadikan segumpal darah seumpamanya, kemudian dijadikan seketul daging seumpamanya. Dan Allah memutuskan seorang malaikat untuk menulis 4 kalimah. Dan diarahkan menulis amalan, ajalnya, rezekinya dan untung jahannya dan untung baik, kemudian ditiupkan roh. Jadi mengapa kita perlu tahu kejadian manusia, proses kejadian manusia? Pertama sekali supaya kita mengetahui bila janin ini ditiupkan roh. Maksudnya tidak tahu bahawa bayi dalam perut kita bila dia start hidup, kemudian kita tahu bila pembentukan mental dan kognitif bermula, dan seterusnya kita nak tahu bila rancangan yang positif perlu diberikan. Jadi dengan kita melihat pembentukan manusia, jadi termasuk dalam topik psikologi. Kalau kita belajar psikologi, kenapa termasuk di dalam subjek itu? Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran, iaitu peringkat pertama, iaitu kita panggil dia peringkat air mani, ataupun nuftah. Ibn Kathir memberitahu bahawa kemudian kami jadikan nuftah, iaitu air yang terpacut keluar dari sulbi lelaki dan punggung perempuan. Nuftah juga disebut sebagai persenyawaan sperma dan ovum. Jadi nuftah ni bukannya sperma dan ovum, tetapi adalah persenyawaan. Apabila pembentukannya yang dinamakan sebagai nuftah. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setitis air mani yang bercampur untuk kami menguji. Jadi dalam kajian sains, kalau menurut perubatan moden, persenyawaan antara sperma dan ovum yang disebut nuftah dalam Al-Quran berlaku dalam fallopian tube dan merupakan peringkat germinal. Kemudian disenyawakan, dinamakan zygote dan bergerak ke rahim mengambil masa seminggu. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat pembentukan, kalau kita tengok, sebenarnya persenyawaan bermula di fallopian tube. Maksudnya apabila sperma masuk ke dalam rahim, dia akan bergerak ke fallopian tube di ujung sana, dan ovum dikeluarkan daripada ujung fallopian tube tu dan disenyawakan. Baik saja disenyawakan, telur yang telah disenyawakan akan bergerak menuju ke dalam rahim mengambil masa lebih kurang seminggu. Dalam proses itu penggandaan sel-sel berlaku. Jadi peringkat kedua, pada masa ini tidak ada lagi roh. Jadi bila tak ada roh dan juga tidak ada lagi stimulasi, jadi stimulasi pun tidak akan berlaku, dan bayi itu masih keadaan sebagai kita panggil setitik darah lagi. Setitik air mani lagi. Kemudian peringkat kedua kita panggil alaqah. Alaqah ni sebenarnya kalau kita lihat dia sebagai kita panggil dia semacam macam pijat yang melekat tu. Jadi alaqah ni daripada perkataan alaqah, iaitu melekat dan bergantung pada sesuatu yang lain. Ia bertepatan dengan janin yang melekat pada dinding rahim sepanjang minggu kedua. Jadi minggu kedua saja sperma yang telah disenyawakan bergerak ke dalam rahim, ke dinding rahim supaya dapat ditanam. Dalam tempoh ni menjadi segumpal darah ni adalah proses antara minggu yang kedua hingga minggu keempat. Jadi kebanyakan keguguran pada masa ini, kadang-kadang wanita keliru dengan darah haid. Jadi ramai yang bertanya kepada saya kadang-kadang kan, doktor, kadang-kadang UPT saya kadang positif, lepas tu negatif. Kadang-kadang dia kabur buat UPT, kadang-kadang satu line untuk kontrol terang, yang untuk test dia tak berkabur. Jadi kebanyakannya disebabkan oleh masalah ini. Dia telah disenyawakan, hormon baru keluar sedikit, tetapi kadang-kadang digugur.
Ini sebab tu kadang-kadang ramai yang confuse sama ada ini darah haid ke darah nifas dan sebagainya. Sorry, darah istihadah, betul. Istihadah dengan darah haid. Jadi apabila saja zygote tadi telah masuk ke dalam rahim, dia akan terbenam di situ. Dan sebahagiannya akan menjadi placenta dan sebahagian lagi akan menjadi fetus. Jadi saya cepat sikit supaya kita mudahlah. Okey, apabila masuk ke dalam rahim, zygote tadi yang menjadi 4-16 sel tadi dia bertukar menjadi blastosis. Blastosis ni lebih banyak lagi. Keadaan ni yang kita panggil dalam keadasan perubatan moden kita panggil implantation. Dia sama dalam istilah Al-Quran tu, iaitu kita panggil dia halakah tadi kan. Dalam Al-Quran disebut dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-14, kami mengubah nutfah menjadi halakah. Jadi inilah perubahan. Jadi kalau kita tengok memang ada banyak kesamaan. Dia punya senario tu sama saja. Cuma apabila Quran menerangkan tu kadang-kadang ulama dan ahli sains menerangkan dengan lebih detail supaya benda ni dapat difahami dengan mudah. Kemudian peringkat ketiga iaitu seketul darah, iaitu kita panggil mudghah. Bermula pada minggu ke-4 hingga minggu ke-6. Dalam Quran surah Al-Mu'minun dia antara surah yang ayat yang panjang antara 12 hingga 14, iaitu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-5 juga menyebut kemudian kami jadikan seketul daging yang sempurna kemudian yang tidak sempurna. Jadi kalau katakan minggu yang tadi tu sebelum ni kejadian iaitu peringkat yang kedua tadi, segumpal darah atau halakah ni apabila berlaku saja sebagai contoh dia mengambil contoh ubat ataupun dia makan makanan yang tidak bagus, dia akan menjadi keguguran. Tetapi apabila dalam peringkat ini apabila dia mengambil makanan-makanan ataupun mungkin dia ambil ubat-ubat yang tak sepatutnya, ini akan berlaku kecacatan pada janin. Jadi maksudnya kalau peringkat awal tu selalunya dia gugur, tapi dalam peringkat ni selalunya akan menjadi kecacatan pada janin. Jadi pada masa ini pembentukan kita panggil neural tube. Neural tube ni yang akan membentuk sistem saraf tunjang dan otak. Tapi pada masa ini belum lagi ada aktiviti pergerakan dan kehidupan, iaitu roh itu belum ditiupkan. Dan yang keempat, izam, tulang ataupun lahm, iaitu daging. Pada peringkat ini minggu yang ke-5 dan ke-6 dan ke-7, iaitu pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot-otot. Apabila tulang telah dibentuk, otot-otot daging akan membukusi rangka tersebut. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 14 juga, yang panjang tu antaranya disebut lalu kami mengubah pula mudghah itu menjadi izam dan kemudian kami membalut izam dengan daging ataupun lahm. Jadi kalau dalam kaedah sains pada minggu ke-5 sebenarnya kita dapat melihat pembentukan kepala diikuti dengan mata, hidung, telinga dan mulut. Pada minggu yang ke-6 pula kita dapat melihat pembentukan tangan dan kaki. Jadi pada masa ini roh mula ditiupkan. Jadi pada masa ini mula roh ditiupkan iaitu 40 hari daripada pencantuman darah, ovum dan juga sperma. 40 hari. Tetapi kalau kita lihat daripada haid dan tak haid atau LMP, kita kena campurkan dengan dua. Sebab kalau tanya saya, doktor, kenapa LMP dengan tarikh persenyawan adakah sama? Sebenarnya dia punya ada terdapat perbezaan, iaitu apabila disenyawakan, kalau kita ikut LMP dia sebenarnya kena tolak. Sebab tu dalam persenyawan kita ada 38 minggu saja. Tetapi kalau kita daripada LMP lebih kurang 40 minggu. 40 minggu baru kita katakan inilah expected delivery. Jadi pada minggu ke-6 pembentukan tangan dan kaki. Dan pada masa inilah roh telah ditiupkan. Dan pada masa ini ada unsur-unsur kehidupan. Bila ada unsur-unsur kehidupan dalam ni, barulah kita katakan pembentukan yang kita panggil, kalau kita nak bagi rangsangan positif dan sebagainya, di sinilah kita hendak mula bentuk. Kalau kita nak anak kita mungkin anak yang baik dan sebagainya, dari mula minggu yang ke-6 saya rasa yang paling terbaik sekali lah. Bila disahkan mungkin UPT positif, kita tengok pengiraan lebih kurang 40 hari. Pada masa itu dah ada pembentukan penyumpahan roh. Pada masa itu ada aktiviti jantung dan juga pembentukan otak. Pada masa itu bayi dalam rahim dia akan menerima stimulation.
Jadi selepas itu yang kelima kita panggil nasyiah, iaitu yang dinamakan kehamilan. Selepas minggu ke-8. Minggu ke-8 ataupun dalam LNP mungkin minggu ke-10. Roh telah ditiup dan degupan jantung berlaku dengan jelas. Kalau kita buat ultrasound pada masa itu memang nampak ada degupan jantung. Dia pembentukan ke semua organ-organ termasuk alat kelamin. Jadi minggu ke-8 tak ada lagi, tapi minggu ke-10 LNP dah ternampak alat-alat kelamin. Tetapi kalau buat ultrasound mungkin kita tak dapat lihat lagi. Dia tunggu pembesaran, tetapi telah dibentuk. Pada masa inilah selepas roh ditiupkan, maka ada ikatan kesaksian sebagaimana yang disebut dalam surah Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari tulang subi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Saya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kami menjelas menjadi saksi. Jadi para ulama kata, apabila minggu yang hari yang ke-40 tu, bila roh ditiupkan, pada masa itulah berlaku penyaksian. Dalam ilmu peradaban moden, janin telah dinamakan selepas ni dinamakan sebagai bayi atau fetus. Apabila telah lengkap dengan pembentukan anggota badan, apabila memasuki umur antara 9 hingga 10 minggu. 9 hingga 10 minggu kita dah dinamakan dia sebagai fetus, dan pembentukan alat kelamin yang lebih jelas apabila masuk minggu yang ke-12. Jadi rancangan yang terbaik apabila pada minggu yang ke-28, iaitu pembentukan otak semakin matang dan boleh menerima rancangan dari luar dengan baik dan berkeadaan seolah-olah bayi sudah tidur. Jadi minggu ke-8 tu kesempurnaan bayi di dalam rahim. Jadi pada masa itu mungkin kalau dari segi psikologinya, apabila kita mungkin membaca Al-Quran, berzikir dan juga berdoa, dia akan mempengaruhi minda bayi itu. Jadi saya minta maaf lah kalau nampak macam lecture dalam kelas pula. Tapi saya buat mudah-mudah lah. Maksud dia apabila kita lihat pembentukan emosi bayi ni, psikologi sebenarnya pada awal lagi. Jadi kalau kita tengok selepas kelahiran bayi, apa yang mempengaruhi psikologi bayi? Kalau dalam hospital yang baik, apabila bayi dilahirkan, kadang-kadang doktor menggalakkan kita panggil skin to skin contact. Iaitu apabila dilahirkan saja, bayi diambil dan dilekatkan di dada ibu supaya terasa kontak skin. Supaya apa? Itu membentukkan dia punya psikologi dan emosi. Tetapi selepas saja itu apa dia buat? Siapa yang menjaga anak kita? Adakah yang menjaga kita pembantu rumah? Sebab kita tahu emosi bayi itu dah gerak daripada bayi lagi, dari dalam rahim lagi. Bila keluar, pembentukan dia dah ada start. Adakah selepas ni akan dijaga oleh pembantu rumah kita? Sama mana gambar saya ambil daripada Google lah. Kalau kita tengok pembantu Indonesia, cara dia bagi susu macam mana tu? Pakai syring sebab dia ada tiup. Kalau tengok sebenarnya ada tiup dalam tu. Tetapi cara dia kena buat dengan safety, precaution lah semua. Tetapi itulah, dengan ada beberapa orang lagi, saya rasa mungkin berada dalam keluarga yang besar mungkin lah. Bukan kita nak merendahkan dia, tetapi sebenarnya macam kita tahu tadi bahawa kita punya emosi dan juga psikologi kanak-kanak ni dipengaruhi oleh latar belakang keluarga sebenarnya. Bagaimana pendidikan kita dan sebagainya. Tetapi hari ini kalau kita lepas dia lahir, yang menjaga keseluruhan masanya adalah sebagai contoh pembantu rumah yang mungkin dia mempunyai taraf pendidikan rendah. Saya rasa kita akan menghadapi masalah bila anak-anak itu akan menghadapi masalah. Atau adakah yang dijaga oleh pengasuh di taska? Kalau kita membentuk emosi kanak-kanak, adakah dibantu oleh taska? Kalau macam untuk kerja senang, balut bayi supaya bayi tak gerak. Lepas tu bila dah menonton penat, dia tidur. Kerja senang. Ataupun adakah dijaga oleh nenek? Nenek yang mungkin pernah nasalnya. Ini saya cakap untuk jangka panjang. Mungkin sehari dua hari tak apalah nenek jaga sekejap kan. Tapi kalau masa jangka panjang, sebagai contoh sekarang ni kalau kita tengok di mana perceraian di peringkat muda di mana umur awal lagi dah bercerai kan. Kahwin awal, lepas tu tak ada restu ibu bapa, itu masalahnya, tak ada sokongan keluarga, bercerai, nasib baik ada nenek yang menjaga. Adakah ini akan memberi satu suasana psikologi yang bagus untuk anak-anak? Jadi kita tengok kenapa saya cakap itu. Satu benda yang agak kita panggil agak malang lah. Sebab satu teori, kita panggil attachment teori.
Dia menyatakan bahawa hubungan emosi antara anak dan penjaganya dibentuk sejak lahir. Kerana budak-budak ni masa dilahirkan perlu dijaga dengan baik supaya apabila mereka membesar nanti, banyak kajian menyebut bahawa budak-budak yang dijaga dengan baik semasa kecil, apabila dia besar, mereka akan mempunyai kekuatan, kita panggil EQ lah, emotional protection yang kuat. Dia boleh semakin kuat ikatan antara ibu atau penjaga kepada anak, semakin tinggi peluang untuk kekal hidup dan menjadi manusia yang baik. Jadi ikatan ni berlaku apabila penjaga, sama ada ibu ataupun siapa-siapa sajalah yang menjaga tu, berada dengan bayi dan cepat memberi respon terhadap keperluan bayi. Sebagai contoh, bayi berusia 2 bulan, apabila dia menangis kan, apabila dia menangis, sama ada dia lapar ataupun tak perhatian, siapa yang bagi respon? Kalau kita mahu anak kita menjadi seorang yang mempunyai emosi atau psikologi yang bagus, kita bagi respon yang cepat dan bagi keperluan untuk anak. Bayi akan masih selamat dan selesa, akan mudah melakukan eksplorasi dalam kehidupan di luar. Kanak-kanak ni sebenarnya takut untuk eksplorasi, kecuali apabila dia berasa selamat di rumah. Maksudnya apabila dia menghadapi masalah di luar, dia akan segera balik jumpa mak dia, bapa dia, berada dalam rumah-rumah. Jadi kalau dalam rumah tu sendiri dia tak mengalami satu suasana yang aman dan tenteram, kanak-kanak tu bila dia besar nanti dia tak berani untuk keluar. Jadi sebagai contoh, kita tengok bayi menangis lapar, kita segera berikan susu. Agaknya apa berlaku jika susu tidak atau lambat diberikan? Awak bayangkan anak berumur 4 bulan menangis tengah malam, jerit-jerit kan, kita pun dah penat agaknya bekerja dan sebagainya. Anak tak boleh nak menangis dan sebagainya, dan kita pula tu lambat ataupun tidak memberikan. Apa reaksi kanak-kanak atau bayi? Kita tengok. Pertama sekali mungkin bayi itu akan menjadi lebih kuat untuk menarik perhatian, dan dia akan tertanam di dalam subconscious dia, iaitu hendak sesuatu mesti kerja kuat. Daripada kecil dia akan ada subconscious dia itu. Dia nak sesuatu dia mesti kuat. Dia nak sesuatu dia mesti fight. Dia nak sesuatu mesti dia rebut. Dia nak sesuatu mesti dibuat apa saja asal dia dapat. Dia menunjukkan kuatan di situ. Ataupun very unfortunate, kanak-kanak tu bila menangis, susu tak dapat, apa dia buat? Dia tidur. Apa yang tertanam dalam subconscious dia? Tak guna menangis, reda. Tak guna menangis, Lila nasib aku kan. Jadi macam mana pun, mak bapak pun tak bagi juga. Jadi begitulah. Jadi dalam fikiran dia, subconscious dia akan jadi begitu. Sebab tu apabila kita tengok kanak-kanak, apabila mereka berada di luar, sebagai contoh mereka takut untuk mencuba. Contohnya ada permainan dan sebagainya, takut mencuba, bukan salah dia orang. Sebab daripada kecil, kita secara tak sedar, kita beridik dia macam itu. Sebab tu anak-anak yang kadang-kadang saya tengok ni, yang tak mendapat perhatian yang betul, apabila mereka dibesar, kita bimbang. Yang ini mungkin tidak berlaku, tetapi kemungkinan untuk berlaku tu ada, iaitu kanak-kanak terus give up. Bila ada kesusahan sikit, dia akan give up, dia tak berani. Jadi masalah. Sebab tu kadang-kadang cuba kita cek diri kita kan. Kalau kita hari ni personality macam mana? Adakah kita jenis orang yang berebut? Ataupun jenis kita yang mudah give up? Kita susah sikit kan, kita punya kita kenal seorang perempuan tu, ajak kahwin. Lepas tu kita fikir banyaknya dugaan kan, dan duduk mak bapak dia, dah duduk sini, malas tak jadi. Ataupun kita yang jenis fighter kan, sanggup buat apa saja. Jadi kemungkinan tu, kita cek balik kemungkinan mak bapak cara kita, mak bapak mendidik kita secara begitu. Jadi untuk kita ubah, benda ni kita tak boleh ubah, tetapi kita boleh membantu anak-anak kita menjadi manusia yang lebih baik dengan kita bagi perhatian. Jadi kita bagi pada teori attachment. Pertamanya kita ada secure attachment, ambivalent insecure attachment dengan avoidance insecure attachment. Kajian mendapati bahawa bagaimana penjaga menjalinkan ikatan dengan bayi akan memberi kesan emosi dan tingkah laku kepada bayi apabila mereka membesar nanti. Jadi apa yang dikatakan sebelum tu sebagai contoh, anak yang mempunyai ikatan hubungan yang baik dengan ibu bapa akan membentuk sifat self esteem dan sikap berdikari yang tinggi apabila mereka dewasa nanti.
Kanak-kanak ini lebih percaya pada diri sendiri, independen, lebih berjaya di sekolah dan hubungan dengan kawan-kawan, dan kurang mengalami masalah kemurungan dan kegelisahan. Ini semua berdasarkan kepada kajian, bukan assumption. Sebab tu kadang-kadang bila saya tengok, kalau ada seorang tu student ataupun mungkin orang tu dalam selalu saja mengalami masalah depression atau anxiety disorder, kadang-kadang saya rasa mungkin disebabkan oleh pendidikan awal dia. Tahu tak anxiety? Anxiety ni dia bukan setakat kita rusing saja tau, sampai dia mengganggu kita. Sampai kita tak boleh nak buat kerja. Saya dapat satu email daripada seorang ustaz. Dia beritahu dia bila dia mengalami kita panggil anxiety disorder, anxiety attack, sampai dia tak boleh nak bagi ceramah dalam masjid. Bila benda tu datang dengan tiba-tiba, dia akan berhenti. Sebab jantung akan laju. Rasa macam nak mati. Rasa dah macam dah panas semua, dah letih dah. Masuk jabatan emergency, doktor check tak ada apa. Lepas tu sihat. Saya juga ada satu kes di mana bila saya kerja malam, saya ingat saya kerja overnight masa tu, pukul 3 pagi. Seorang patient lah, dia kata patient apa, isteri kepada patient datang masuk jumpa saya. Dia kata, saya tanya dia, awak dia sakit siapa? Dia kata, suami saya. Saya tanya, suami kat mana? Suami dalam kereta. Suami dalam kereta? Betul, kata dia, tadi kat rumah tadi dia rasa macam nak mati. Jantung degup-degup. Tetapi bila sampai je ke klinik, nampak klinik, tu dia rasa lega. Jadi dia tak nak masuk, duduk kat luar je. Sampai gitu anxiety disorder. Kemungkinan kita bimbang macam inilah. Terutamanya jika dalam keluarga ada masalah macam ini, mungkin benda-benda ni akan mempengaruhi anak kita untuk mendapat benda itu dengan lebih mudah lagi. Begitu juga depression. Depression ni bukan masalah, kalau katakan sebagai contoh, kita ribuan kerja, kita termenung. Depression ni sampai kita tak boleh buat apa dah. Tak boleh nak tidur, tak boleh nak buat apa. Kemungkinan kita bimbang sampai tahap tak perlu diri. Yang itu kita bimbang. Jadi kanak-kanak yang diberikan ikatan yang lebih baik, selalunya dia mempunyai sikap yang lebih baik. Okey, kita tengok apa yang dikatakan dia secure attachment. Kalau kita ada anak, sebagai contoh, kita ada anak, lepas tu anak kita nak pergi kerja, kita tinggal anak kita di rumah, sebagai contoh, bersama dengan isteri ke ataupun bersama dengan penjaga di rumah. Kita tengok apa dia kasih anak kita. Kalau anak kita mungkin dia menangis, gelisah, meraung dan sebagainya, itu sebenarnya tanda yang bagus sebenarnya. Itu bermakna kita membagi satu attachment, perhatian kepada mereka. Kerana kita pun, alamak kan, budak ni kita nak pergi kerja pula menangis pula kan. Tapi sebenarnya itulah tanda yang baik. Sebab itu menandakan bahawa ada pergantungan atau ikatan antara anak dengan kita. Sebab tu kita panggil secure attachment. Apabila ketakutan, sebagai contoh, bayi ini akan mendapat apabila bayi dipisahkan dari ibu bapa, dia menangis dan resah dan gembira apabila ibu bapa kembali. Apabila kita balik je, dia bunyi seronok dan sebagainya, itu menunjukkan attachment kita kuat. Ini tanda yang bagus. Dalam satu ketika pula tu, ini yang tak bagus, kita panggil ambivalence attachment. Perasaan tidak menentu. Kadang-kadang kita tengok bila kita tinggalkan dia sebagai contoh, atau kita pisahkan dia, kadang kita tengok dia menangis. Kadang-kadang dia buat tak kisah. Ini mungkin disebabkan ibu bapa tidak sentiasa berada bersama dengan bayi itu apabila mereka memerlukan. Sebagai contoh, kalau dia jatuh ke, dia lapar dan sebagainya, kita mungkin lambat bagi respon atau kita tak kisah. Jadi attachment kurang. Jadi apabila dipisahkan daripada kita, dia pun tak rasa apa. Jadi tak rasa. Yang saya bimbang ni, apabila kita meninggal, anak tak nangis, tak rasa sedih pun. Saya pernah pergi satu tempat, saya kenal lah orang tu kan, anak dia orang. Dan saya tahu isteri, memang seorang ni, memang anak dia memang selalu kena marah. Tak pasal-pasal asyik marah je. Apabila bapak dia meninggal, semua lain nangis, mengalir air mata. Yang seorang ni buat tak tahu je. Sebab apa? Mungkin tak ada attachment masa tu kan. Sebab tu Nabi cakap orang yang tak mengasihi tidak akan dikasihi. Jadi attachment ni yang paling penting sekali. Mungkin disebabkan ibu bapa terlalu garang sangat ataupun dalam pada masa yang sama dia masih memenuhi keperluan anak. Kadang-kadang dia garang tapi dia masih lagi bagi makan bagi anak. Jadi yang terakhir kita panggil the avoidance attachment. Bayi selalu mengelakkan diri dari ibu bapa atau penjaga.
apabila diberikan pilihan, mereka lebih suka meninggalkan ibu bapa penjaga dan tidak menunjukkan sebarang perbezaan antara ibu bapa dengan orang asing. Maksudnya, kalau katakan budak tu dipisahkan daripada, contohnya daripada kita, dia lebih suka lari kepada atuk dia, seperti contoh. Itu maksud ikatan kita memang fail lah. Ataupun lagi, kita bersama dengan orang asing, dia pun dengan orang asing tu pun dia pun dah tak dapat bezakan mana bapak dia, mana sebagainya. Ini menunjukkan bahawa ikatan yang kita buat dengan anak ni memang teruk sangat. Berlaku apabila ada unsur penderaan. Jadi kalau mana kita nak tengok sama ada unsur penderaan dalam keluarga tu, kita tengok bagaimana anak tu reaksi apabila dipisahkan dengan ibu bapa dia. Kalau lebih suka, maksudnya kemungkinan ada unsur-unsur penderaan. Penderaan ni tak semestinya fizikal, tetapi juga emosi. Atau tidak peduli pada bayi. Bayi tu tak peduli. Maksudnya dia menangis dan sebagainya, buat tak tahu je. Sama bayi tu dah pering, dah penat dan terbaring kan. Maksudnya tak ada attachment. Jadi bayi yang macam ni selalunya memang kadang-kadang tu kalau boleh dia nak lebih pergi atuk dia lah, pergi mak saudara dia lah, pergi dan sebagainya. Jadi sebab attachment yang kurang. Jadi sebab tu apabila kita nak, bukan di sini sebenarnya saya bentangkan di sini supaya bukan kita nak melihat orang sebenarnya, tetapi kita nak melihat diri kita sendiri. Bagaimana kita dengan anak kita. Kalau anak kita dengan anak kita bagus, selalunya dia macam itulah. Bila kita tinggalkan, kita nak pergi kelas dan sebagainya, mungkin dia menangis meraung-raung. Sebenarnya itu tanda bagus. Lepas bila balik, dia bukan main seronok sekali. Walaupun tak bawa apa-apa. Tak bawa gula-gula dan sebagainya, dia seronok. Itu tandanya ikatan kita bagus. Tapi kalau ikatan kita tak bagus, memang kita kena buat sesuatu lah supaya kita dapat memperbaiki hubungan. Yang terakhir lah, boleh? Ada masa lagi tak? Lagi 15 minit mungkin. Jadi perikat ikatan. Pertama ni kita panggil pre-attachment. Pre-attachment ni sejak lahir hingga berumur 3 bulan. Bayi sebenarnya kalau bila lahir ni, dia tak kisah siapa yang bagi makan dia, siapa yang tukar pampers dia tak kenal. Dia akan mempunyai ikatan dengan orang tu. Kalau yang memberi makan dia pengasuh tu, memang pengasuh lah dia akan suka. Kalau yang memberi makan tu datuk dia atau nenek dia, datuk dan nenek dia yang dia akan suka. Jadi bayi akan menangis untuk mendapat perhatian dan bayi akan diam. Sebenarnya bayi diam ni sebenarnya bukan dia tanda dia dah selesa sebenarnya. Kerana kita bila tengok bayi tu menangis, kita pergi dia kan, kita bagi dia susu dan sebagainya, dia diam. Sebenarnya dia nak kita berada di situ sebenarnya. Supaya mereka memberi support dan sebagainya. Bukan maksud dia dah diam kita boleh tinggal lah. Sebenarnya dia minta kita tinggal di situ. Kecuali bila dah tidur mungkin ada. Tapi benda ni seperti saya cakap lah, benda ni kadang-kadang kita mudah kita cakap, tetapi nak buat tu kadang kita ada komitmen lain kan. Kita ada kerja nak buat, kadang nak terpaksa pun tinggalkan. Kemudian kita ada discriminate attachment, bermula daripada umur 3 bulan hingga 7 bulan. Ini bayi akan menunjukkan rasa selesa dengan beberapa orang yang menjaga dia. Masih benda macam ni dia tak dapat membezakan antara ibu dan ayah. Siapa yang jaga dia memang suka. Ini kerana orang-orang ini memberikan keperluan yang dihadapi oleh bayi. Jadi dia tidak ada. Kemudian kita ada multiple attachment apabila berumur 9 bulan. Multiple attachment ni mula dia dah suka pada atuk dia, mungkin dah suka pada abang dia, mungkin suka pada sesiapa sajalah yang menjaga dia. Yang ini berumur 9 bulan ke atas. Jadi pada masa inilah apabila kita nak membagi hubungan kita, selalunya secepat yang mungkin. Kalau kita rasa bahawa kita punya attachment dengan anak kita terlalu longgar, saya rasa yang cara terbaik ialah kita buat secepat yang mungkin. Jadi apakah faktor yang mempengaruhi ikatan? Kadang orang tanya kepada saya, doktor, macam mana saya nak memperbaiki ikatan hubungan saya dengan anak saya? Jadi pertama sekali, sebenarnya kita gunakan peluang yang ada. Mungkin kita berada di, sebagai contoh kita belajar di universiti, mungkin kita balik pukul 5. Masa yang ada tu kita gunakan sebaiknya. Sebab kanak-kanak ni selalunya dia, terutama kalau bayi yang tak bergerak ni, yang terbaring dia, baby ni, dia lebih suka 2 benda je. Bila dia menangis, kita bagi dia susu. Bila dia menangis lagi, dia nak tukar diaper. Cara kita berbagi ikatan. Tetapi kalau katakan bayi tu dah mungkin dah besar, dah boleh berjalan dan sebagainya, mungkin kita kena tambah sikit. Kita bersama dengan dia untuk bermain dan mungkin membacakan buku untuk dia. Itu yang masa ada kita gunakan peluang tu. Kemudian kita kena quality layanan yang diberikan. Sebenarnya quality ni, kita sebut quality ni sebenarnya bukan benda-benda yang hebat-hebat saja.
Kadang-kadang apa yang berlaku, kita dah rasa bersalah. Kita dah tinggal anak kita mungkin dah lama kan, dah 2-3 hari. Bila kita jumpa balik, kita rasa bersalah. Kita pun singgah kat kedai, beli iPad bagi anak kita. Lepas tu kita tinggal. Itu sebenarnya bukan layanan yang baik. Sebenarnya layanan baik itu bukan pada gadget, tetapi apa yang kita berikan perhatian kepada anak kita. Jadi sebab tu ramai orang yang tersilap. Dia ingat dengan memberikan mainan, dengan memberikan mungkin bawa sikit buah-buahan dan sebagainya, akan menyejukkan hati anak. Tetapi sebenarnya bukan. Kualiti pada anak sebenarnya apabila kita bersama dengan mereka, mereka bercerita, bercakap, kita bertanyakan keadaan mereka menjawab. Ini adalah satu kualiti atau layanan yang paling bagus sekali. Jadi kalau orang bertanya, doktor, macam mana kita nak membaiki kualiti? Pertama sekali kita tengok peluang kita. Mungkin dalam masa 1-2 hari, mungkin dalam masa sehari kita boleh gunakan 1-2 jam. Yang kita ada yang terbaik tu, kita bagi yang maksimum. Tetapi bukan dengan barang-barang ataupun bahan-bahan yang kita beli dari luar dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku jika bayi tidak mendapat secure attachment yang terbaik tadi? Seperti mana saya cakaplah, kebanyakan kalau kita tengok sekarang ni, kanak-kanak boleh menghadapi risiko untuk dapat kita panggil Oppositional Deviant Disorder, ODD. Iaitu maksud dia, kanak-kanak ni jenis yang kita panggil melawan authority. Kalau kat sekolah, memang dia melawan authority. Memang dia, kalau katakan, ini pengalaman saya masa sekolah rendah, sekolah menengah dulu bersama kan. Bila kawan-kawan saya duduk kat asrama, kalau katakan 2 minggu tu keluar hari Sabtu dan Ahad, hari Isnin pagi pun nak balik duduk asrama ni. Sebab dia ada sebagai contoh supaya kita panggil masalah macam ni. Jadi pukul 5 pagi tu baru nak balik, jumpa dengan warden. Jadi kawan saya pun buat jogging. Nampak warden jogging, dia pun buat jogging. Jadi warden tanya, buat apa tu? Jogging. Besok pagi pukul 8 memang kena lah. Sebab memang dia ada benda tu. Jadi kadang-kadang kalau kita jadi warden sebagainya, kita kena faham masalah dia. Budak-budak ni mungkin daripada kecil ni tak dapat perhatian. Juga jenis kanak-kanak yang kita panggil conduct disorder. Conduct disorder ni kadang-kadang kita tengok orang tu dia jenis tak mau bercampur dengan orang. Tak mau bercampur dengan orang. Maksud dia jenis yang mungkin kalau keramaian berada, buat satu majlis keramaian dekat rumah, budak ni boleh duduk kat rumah dan bilik dia diam. Dia tak ada rasa untuk bercampur dengan orang dan sebagainya sebab masalah ini. Ataupun kita panggil post traumatic stress disorder. Yang ni lebih berat lagi lah apabila mungkin ada unsur-unsur pendarahan. Jadi kadang-kadang saya pun sebenarnya bukanlah orang yang perfect sangat dalam bercerita ni. Kadang-kadang tu lah saya berdoa lah supaya orang yang menyampaikan ni kadang-kadang tak seperti mana yang dicakapkan. Kerana saya berada dalam kaunseling ni cuma 3 tahun je. Apabila saya masuk membuat master saya di UTM, kadang-kadang bila saya baca balik, bila lecturer ajar saya di sana tu, saya kadang-kadang rasa macam sedih jugalah. Banyak pengetahuan tentang pendidikan anak-anak yang baik ni sebenarnya saya tak dapat. Jadi kadang-kadang, tapi ini semua takdir Allah kan. Jadi kita kena terima dan perbaikilah apa yang kita boleh. Jadi sebagai dia punya kesimpulannya, kita tahu bahawa kanak-kanak tu ikatan yang ditunjukkan ketika dewasa tidak sama di zaman bayi dan kanak-kanak. Maksudnya kalau kita nak cuba baiki hubungan kita dengan anak bila dia dewasa, tidak sama di zaman bayi atau kanak-kanak. Dan apabila mereka dewasa, kadang-kadang kalau kita tengok dia mengalami masalah cerai-berai, masalah dia bersama dengan suami dan isteri, teman sekerja, anak saudara, sebenarnya tidak mendapat ikatan kasih sayang dan emosi semasa kecil. Ataupun begitu juga remaja yang mengalami masalah nakal, atau orang dewasa yang mudah stres, kegelisahan dan keburukan dalam kehidupan, kemungkinan juga mereka tidak mendapat kasih sayang semasa kecil. Jadi saya rasa saya tutuplah majlis saya punya perkongsian ni. Wallahu a'lam dan terima kasih. Saya kembalikan kepada pengacara Liz. Kita buka untuk sesi soalan. Okay, dalam 10 minit. Ada sebarang soalan?
soalan daripada Ada soalan WhatsApp daripada WhatsApp. soalan dia, bagaimanakah psikologi anak ketika masih berada dalam kandungan ibu, diperdengarkan musik klasik dan bacaan Quran? Manakah yang lebih baik terhadap perkembangan psikologi anak jika kelak dia lahir? Okey, kita rumah kita hamil kan. Sekarang ni kita ada dua pilihan, nak muzik ke ataupun nak baca Al-Quran. Kalau ikut sains perubatan sebenarnya, kesan dia lebih kurang sama. Tetapi kita sebagai orang Islam, kita percaya pada keberkahan. Macam juga hari ni, macam Ustaz Rizal dah beritahu, kalau kita berkebun sebagai contoh, kita hari ni berkebun daripada pukul 9 pagi sampai ke 5 petang sebagai contoh. Dengan beza dengan kita menjaga keberkahan dengan apabila kita bekerja mungkin daripada awal lagi sebelum subuh pukul 7 sampai pukul 7, pukul 8. Masih lebih panjang kan, tapi keberkahan. So kalau tanya saya, memanglah kalau ikutkan saintifik yang dibuktikan memang sama, tetapi keberkahan tu yang penting pada kita. Itulah jawapan saya. Saya ada cakap dengan seorang kaunselor ni. Dia cakap pendidikan kanak-kanak tu, dia sampai umur 6 hingga 6,5 tahun tu adalah dia punya basic untuk dia membesar. Maknanya kalau dalam masa 6 tahun ni, kalau kita tak jaga dia betul-betul untuk berubah masa depan, sangat susah. Maknanya sebelum 6 tahun ni kita betul. Jadi memanglah sebab kanak-kanak ni pada 6 tahun ke bawah ni, sebab tu saya cakap tadi, lebih awal kita bagikan kita punya attention dan juga affection kepada kanak-kanak itu dah lebih baik. Apabila dia dah makin besar, kemungkinan dikatakan tunggal. Sebab tu kadang-kadang orang sebab contoh dia tinggal di rumah anak yatim sebab contoh. Apabila sebab contoh ada orang lain mengambil dia sebagai anak angkat bila umur katakan 12 tahun, 13 tahun, ikatan tu tak sama kalau diambil mungkin daripada awal lagi. Sebab tu kata lebih awal lebih bagus. Jadi memang betul lah 6 tahun ke bawah, tapi semakin awal lagi bagus. Apa beza manja dan attention tadi? Kita memanjakan juga dengan kita beri tumpuan attention. Apa beza? Itu soalan yang selalu orang tanya lah. Kadang-kadang kita bagi anak kita sebenarnya tumpuan tu apabila kita tak melebihi boundary. Kita tak melebihi boundary. Manja tu maksudnya kita dah terlebih memberi tumpuan. Sebagai contoh, dia nak apa kita bagi, nak apa je. Itu dah pada kita, pada masa kita merasakan itu dah terlebih daripada boundary. Kita boleh bagi perhatian, dia nak apa kan, dan kita nilai. Kita nilai sama ada dia perlu ke tak perlu. Tetapi kalau kita memanja ni, maksudnya apa dia nak dapat, apa dia nak dapat. Boleh ni? Boleh ni? Boleh menjawab soalan? Adakah manja tu lebih kesan dia lebih baik atau kesan dia manja ni memang akan spoil budak. Memang spoil. Sebab mana kalau kita tengok tadi sebab contoh budak nangis tadi kan, apabila dia menangis sikit kita dah bagi susu. Sebab tu dalam psikologi kadang-kadang kita kena biar dia menangis sekejap, supaya dia menyatakan apa dia nak. Kita tak boleh dia menangis sikit je kita terus pasang CCTV ni kat kaki dia budak kan. Pasang lagi audio kan. Pantang menangis, bangun, apa nak. Jadi budak tu dia akan jadi sifat dia secara subconscious. Ada tak pendapat doktor lah yang macam kalau katakan dia punya stages between umur berapa antara contohnya daripada baby sampai berapa bulan, kita perlukan kena manjakan dia dan sebab tu kita kena bagi attention, kita kena bagi stress sikit. Ada tak? Manja tu lah. Manja kalau kita sebut dari segi definisi itu yang kita panggil over boundary itu, maksudnya sebenarnya kita tak boleh bagi. Macam saya kata, even daripada baby sekalipun. Kalau rakan saya, Dr. Muzaffar, dia kalau anak dia menangis, dia akan tahan isteri dia daripada pergi dulu. Bagi masa budak tu menangis, baru bagi. Dia tak bagi budak tu start menangis, terus tengok kan. Supaya dia tak kita bagi manja. Manja bila masuk dalam spoil. Jadi perhatian lain. Perhatian maksud dia kita tengok apa keperluan. Jadi budak tu sebagai contoh kalau kata dia menangis, kita bagi masa. Kita tahu dia masuk waktu susu kan, dia menangis. Kita bagi. Sebab apa? Kadang-kadang kalau kita tak layan, kita lambat sangat,
kemungkinan budak tu akan masuk dalam conscious dia bahawa mak aku ni memang tak layan aku. Aku jerit macam mana pun sama juga. Baik aku tidur je. So pagi nak susu kan. Ataupun kalau terlalu cepat, budak tu akan fikir, wah apa yang aku nak akan dapat. Jadi benda sikit je menangis. Sikit je menangis. Sampai kita tak tahu apa dia nak ni kan. Kita asyik nangis je. Jadi sebenarnya macam keadaan ni. Jadi manja ni, jika kita bagi dia benda ni sebagai overboundary, maksud dia benda yang tak baik ni. Jadi dari segi umur tu, memang dari segi start dia lahir tu, kita dah kena jagalah. Tetapi kalau segi kita bagi tumpuan tu, itu satu kemestian. Daripada awal lagi kita bagi tumpuan. Sebab untuk mendapatkan ikatan yang baik, attachment. Kalau kita buat rutin untuk bayi tu, tak apa ke? Maknanya bagi kita setkan budak tu. Dan saya selalu saya tengok rutin orang lain dia buat kan. Untuk sehari ni dia akan buat macam ni. Maksudnya je tu? Maknanya dia akan bangun pagi. Contoh budak kecil bangun pagi ke 6 ke 7 bangun. Bagi makan sampai ke petang, bagi 7 malam dia akan tidur. Disiplin lah maksudnya. Disiplin tu yang bagus. Disiplin rutin, sebab tu anak-anak yang berjaya di selalunya daripada kecil ada disiplin lah. Tapi masalah kelemahan kita ni kadang-kadang kita mak bapak pun tak disiplin. Jadi kita nak disiplinkan anak pun kadang pun masalah juga. Jadi kita tak disiplin. Tetapi sebenarnya disiplin paling bagus. Daripada awal kita dah bangun kan. Kita bangun, kita ada kita beri program untuk dia sehari. Itu paling baik sekali. Paling bagus sekali ya. Jadi soalan lain mungkin ada yang bertanya, adakah anak itu nakal? Orang bertanya, doktor anak saya ni selalu nakal lah doktor. Apa nak buat? Anak nakal. Apa nak buat? Sebenarnya kadang-kadang budak tu bukan nakal Nakal ni sebenarnya istilah ni lebih istilah kepada dia tahu benda tu tak boleh tapi dia buat. Yang itu nakal. Tetapi kanak-kanak dia sebenarnya tidak nakal. Sebab dia tak tahu apa yang dia buat. Dia buat ikut naluri dia. Sebab tu nakal ni untuk istilah kanak-kanak ni sebenarnya tak sesuai. Dia mungkin dah remaja sikit, dia dapat membezakan yang baik dan buruk, barulah kita panggil dia nakal. Tapi kalau budak ini kita tak panggil dia nakal. Cuma masalahnya kita dari sekali kita tak faham apa yang dia nak. Kerana ada meloncat kan, dia panjat sana, dia panjat sini, sebenarnya ada benda yang dia nak. Tapi kita tak tahu. Kita cakap budak ni nakal betul lah kan. Sebenarnya kita tak tahu apa yang dia nak Jadi ada soalan lain? Ada sebarang soalan? Tadi dapat masuk tak faham apa yang sebenarnya. Just question just want to ask. Okay, the UK nakal actually naughty. You cannot use in UK. In the UK they use playful. They not naughty. Soalan saya lah, kalau bayi yang kecil kan, umur berapa bulan? Umur berapa tahun ataupun berapa bulan untuk bayi disesuaikan daripada tidur dengan ibu bapa? Daripada ibu bapa? Yeah, but it's same as a sexual attachment also. Bayi kata dia selesa tidur dengan ibu sampai dia umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau di UK dia mana? Kebiasaannya orang sini. Orang sini saya tak tahu immediately bagi anak saya lah, immediately after 3 months dia tidur sendiri. So I don't know, but doktor recommended that's the thing. So apa pendapat doktor pasal separation of bayi yang orang tidur sampai umur 3 tahun masih dengan mak bapak? 3 tahun Ya. Anak saya masa nak masuk sekolah. Jadi sebenarnya kena pisahkan awal lah sebenarnya bagus. Tetapi kita bimbang dari segi safety sebenarnya Kena faham bahawa bayi berumur 1 tahun ke bawah dia lebih vulnerable. Maksud dia lebih mudah menghadapi bahaya. Maksud dia sebab contoh yang kali kita takut adalah SID lah, sudden infant death. Maksud dia bila bangun tengok baby dah daripada kita tak boleh kawalan. Tapi apabila berumur 1 tahun ke atas, selalunya baby dah okey. Jadi saya berpendapat, ini personal lah, saya berpendapat bahawa setahun kita dah boleh start.
Jangan terlalu lama, kalau tak payah. In that case, macam mana kalau say that bila kita buat operation, bayi akan lebih menangis dan ditinggalkan and you close the door. So how you want to access that as a secure attachment or manja that attention seeker, because dia akan kerap menangis because dia tak nampak dia parents dia kat dalam bilik. So how do you do? Dia sebenarnya apa yang kita boleh buat apa yang kita boleh buat ke macam mana? Apa yang kita buat? Selalunya budak-budak ni, apa yang kita boleh buat, kita alihkan dia punya attention. Sebagai contoh budak-budak, kalau kata budak tu memanjat dan sebagainya, kita alihkan attention daripada manjat tu, mungkin-mungkinan kita bagi alat permainan dan bola, contohlah. Tapi kalau budak yang tidur, sebagai contoh, dia sebenarnya benda yang bagus. Dia part of the discipline. Saya rasa dia itu sebab part of the discipline. Sebab kanak-kanak ni, dia tidak termasuk di dalam yang kita panggil neglection, kita pengabaian. Sebab kita buat ni, sebab kita nak dia berdikari. Maksud dia dah besar dan sebagainya, dia boleh mudah tidur sendiri dan sebagainya. Kita tak mengabaikan dia. Kalau konsep pengabaian maksud dia, keperluan dia kita tinggalkan. Maksud dia sebab contoh dia nak susu, kita pun tak tahu. Tetapi sebab contoh kalau kita lambatkan sikit susu, itu bukan pengabaian. Jadi saya rasa untuk kes tidur ni sebenarnya, memang kadang-kadang kita nak tinggalkan dia kerana kita rasa macam sedih kan, budak menangis dan sebagainya. Tetapi saya rasa part of discipline lah. Jangan risau, baby menangis, dia bila penat dia akan tidur. Dia bukan disebabkan lapar. Kalau lapar tu memang kita kena bagi attention. Tetapi kadang-kadang dia nak perhatian macam tu, kadang-kadang kita kena biarkan kena biarkan sekejap, dia akan tidur dan sebagainya. Ini part of the discipline lah. Kalau tak, macam anak saya lah, ayah hati. Bahasa saya buat satu pak soran kan, kunci pintu kan, tidur lah mana-mana keluar. Ada sebarang soalan ni? Jadi kalau tak ada pertanyaan, saya pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang duduk depan saya ni lebih kurang sejam ni. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penganjur, terutamanya kepada orang kat sini lah yang baik-baik semua kan, yang bagi saya penginapan selama 2-3 minggu di sini, dan layanan yang istimewa. So far ni dah 2 kali saya makan open house, semua nasi sedap-sedap. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga kita berjumpa, semoga perjumpaan dan perpisahan kita dan Allah. Sekian, terima kasih. Ada cakap sikit.